Hari Jumaat ini kita masih lagi menikmati segala kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sedikit-sedikit dianya dah hilang dari kita. Tenaga kita dah makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Begitu juga penglihatan kita makin lama makin kabur, makin lama makin kabur. Dah terpaksa dibantukan dengan cermin mata. Berapa orang dah pakai cermin mata? 1, 2, 3. Tak tengok komputer. Agaknya lah. Jadi memang hobi tu. Allah tarik sikit. Itu juga pendengaran kita. Lagi tua esok lagi tak dengar. Lagi pekak. Kenapa? Gegendang yang dalam telinga tu sudah tak ada getarannya. Tahu getaran? Getarannya makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Dah tak ada bergetar esok, dah tak dengar. Saya sekarang ni dah banyak tak dengar lah. Dah pekak lah. Begitulah. Selera kita pun makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Dulu tengah muda-muda tu 3 pinggan senang je, telah gigi je. Kita ni payah nak habis pinggan pun payah. Begitulah kita ni. Sikit Allah tarik sampailah Allah tarik semua sekali yang ada pada kita, termasuk nyawa kita pun ditarik oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang berbentuk suruhan dan larangan. Mana yang suruh kita buat, mana yang larang kita tinggalkan. Baik. Sudah tu. Muka surat berapa? 3, 2, 1. Saya dah masuk 3, 4 lebih dah. 3, 2, 4, 3, 2, 1. Dah saya dah belajar. 3, 2, 1. Bawah sekali Baik. Uzur yang boleh diterima dan tidak boleh diterima. Apa uzur yang boleh diterima, apa uzur yang tak boleh diterima. Uzur ni apa? Uzur dengan Allah Taala. Lagi berjuang di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, melawan hawa nafsu. Ada uzur dekat tu mana uzur yang terima, mana uzur yang tak boleh diterima. Berdasarkan keterangan di atas, kadang-kadang seseorang mendakwa kita walak kepada orang kafir kerana menjaga kekuasaan, harta, pangkat kita dan lain-lain lagi dengan dakwaan yang tidak boleh diperhitungkan. Kadang-kadang ada je alasan kita nak walak. Walak tu apa? Taat. Ikut cakap orang kafir tu. Ikut perintah orang kafir tu. Kita walak tu macam-macam alasan. Nak mengekalkan kekuasaan, nak mengekalkan kedudukan, nak mengekalkan pangkat dan darjat dan sebagainya. Macam-macam. Setengahnya boleh diterima, setengahnya tak boleh diterima. Semua yang dalam ini dengan dakwaan yang tidak boleh dihitungkan, artinya tidak boleh ditimbangkan. Sebenarnya dakwaan tersebut Allah tidak perhitungkan. Allah tak bagi apa? Tak bagi pertimbangan. Tak ada dihitungkan oleh Allah. Dan tidak memberi uzur kepada orang yang mendakwa. Jadi maknanya tidak diberi uzur kepada orang yang mendakwa diikut orang kafir itu kerana apa? Kerana nak mengekalkan kedudukan dan sebagainya. Kerana dakwaan demikian adalah daripada tipu daya syaitan. Yang bagi idea itu siapa? Syaitan. Tipu daya syaitan. Dan semata-mata kerana cinta kepada kemewahan dunia. Apa saja alasan dibaginya, sebenarnya hakikatnya kerana dia hubbud dunia. Hubbud dunia. Kata Nabi, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunia itu kepala daripada segala kejahatan. Mengapa orang rasuah? Kerana cinta dunia. Mengapa orang merompak? Kerana cinta dunia. Mengapa orang menipu daya? Kerana cinta dunia. Apa saja kemungkaran yang dilakukan oleh manusia, puncanya kerana cinta dunia. Takutkan mati. Cinta dunia dan takutkan mati. Dua penyakit ni disebut Rasulullah sebagai satu perkataan. Ya benar? Siapa nak? Kuis perdana. Apa perkataannya? Al-wahnu namanya. Al-wahnu. Al-wahan. Ditanya sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah?
Apa yang dikatakan al-wahnu itu wahai Rasulullah? Jawab baginda ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasihkan dunia dan takut nak mati. Itu namanya al-wahnu. Al-wahan. Itu dia ya. Tak boleh diperhitungkan, tak boleh diambil pertimbangan. Sebenarnya dakwah tersebut Allah tidak perhitungkan dan tidak memberi uzur kepada orang yang mendakwa. Kita mendakwa tu tak ada timbang oleh Allah. Terus reject aja. Kerana dakwaan demikian adalah daripada tipu daya syaitan. Syaitan memang itulah kerjanya pun, menipu daya manusia. Itu kerja syaitan. Syaitan gemuk ke tuan-tuan dan puan-puan ngaji petang ni? Gemuk ke tak? Macam-macam teknik dia buat untuk menggagalkan majlis ilmu macam petang ni tau. Dia bawanya berbagai-bagai senjata tau. Mula-mula dia bawanya apa? Dia bawanya apa? Dia bawanya celak. Dia bawanya celak. Celak tu buah tang mana? Buah tang mata. Mata tak betul. Tang mata. Beruihnya panjang. Ada kedua. Buka di pintu dia mencelak mata dengan beruih yang panjang. Kita tak nampak. Bila kena celak setan macam? Mula laluyu je matanya. Ngangguk je depan ustaz. Setuju saja dia cakap ustaz tu. Itu dah kena celak setan lah tu. Dah ada kena tak? Belum lagi? Tak ada lagi. Belum lagi dah tu. Tapi kalau belum lagi, setan tu frust ke? Kibak ke setan tu? Tak. Dia bawa senjata yang kedua. Tak ada berjaya dengan celak, dia bawa senjata yang kedua. Apa senjata yang kedua? Dia bawanya gincu. Gincu tu bubuh tang mana? Tang bibir tak betul. Bubuh tang bibir baru betul. Dia bubuhnya tang bibir. Bila kena gincu setan tu macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar di belakang. Ini tak dapat nak ngajar di belakang ni. Pasal apa? Pasal tak ada tabir. Cuba kalau ada tabir macam? Tahu ke tabir? Tabir. Cuba kalau ada tabir macam? Dia baring dari belakang tu. Sembang dia di belakang tu. Ini gelang ni beli di wang kalian. Ustaz tengah ngajar. Bukan saja dia tak dengar ajaran ustaz tu, orang keliling dia pun tak dapat perhatian terhadap ustaz. Itu yang kedua. Tapi petang ni tak berjaya lah kerana tak ada tabir, tak ada tabir. Tak ada pun orang sembang-sembang. Duduk pun tak ada dekat-dekat. Jauh-jauh sikit. Bangku jauh nak ni. Jadi tak ada peluang lah. Syaitan nak mempengaruhi apa namanya perempuan tuan-tuan Dia give up kan? Syaitan tu give up kan? Dia bawanya apa? Lepas tu dia bawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya bahu tu, dia ketuk-ketuknya sendi tu. Itu sebab kalau di masjid di surau, dia mula-mula bersila, betul selemput, betul bersila balik, betul selemput balik. Kalau di masjid di surau, itu tipu daya dia tu. Lama-lama dia pun bangkit. Bangkit dia nepuk perutnya. Pep. Rasanya sakit perut tu. Dia pun keluar. Bila keluar tu dia ambil motor tu tolak motor tu sampai keluar pagar. Sudah keluar pagar baru dia startnya. Dia pun cabut balik. Berjaya ke tak berjaya setan? Berjaya lah tu. Sini tak dia tak dapat peluang apa tu. Pasal tak ada bersila. Duduk atas kursi. Tak ada bersila. Jadi taklah lengur. Tak adalah mula bersila, betul selemput, tu bersila balik, betul selemput. Tak ada. Jadi kejap ni payah setan ni nak menipu daya. Tapi ada lagi maknanya. Macam-macam dia dibuatnya. Dia lawannya bertengkar lah dengan tukuru tu. Macam-macam dia buatnya. Itu setan menipu daya. Kerana dia tu memang memusuhi manusia. Itu kerja. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang amat nyata. Sentiasa nak memperdayakan kita. Sentiasa nak menipu daya kita. Itu kerja setan. Penjelasan tersebut adalah berdasarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi keuzuran kepada sesiapa yang berwalak kepada orang kafir. Sebenarnya tak ada uzur. There is no such thing as excusable. Tak ada sesuatu benda yang uzur, tak ada.
Ya. Tidak memberi keuzuran kepada sesiapa yang berwala kepada orang kafir. Tak ada alasan. There is no reason for you to to show your faithfulness to the kafirin, orang kafir tu. Tak ada alasan kenapa kita kena wala kepada orang kafir. Taat kepada mereka dan melahirkan persetujuan dengan pegangan mereka kecuali kerana terpaksa sahaja, sebagaimana firman Allah. Kalau dia memerintah negara kita ni, macam Jepun ada tak pernah mentah Malaysia ni? Ada. Dia datang dengan senapang, dengan kekuatan yang ada, dipaksanya kita, maka buatlah. Itu tak apa, itu boleh taat. Kalau tak, kita akan diapa-apakan oleh Jepun, dicederakannya ke, tembaknya ke, macam-macam lah, dikacaunya isteri kita, anak-anak kita. Itu Jepun. Kalau tak, dia memang kejam, memang zalim. Macam orang Palestin dengan orang Yahudi sekarang ni lah. Tapi mereka melawan tak? Mereka melawan juga. Setengahnya melawan, setengahnya tak berani nak melawan. Ketika itu baru dapat keuzuran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dah tak ada daya nak melawan, tak boleh, mereka bersenjata. Mereka berkuasa, mereka kuat dah tu. Jadi tak boleh nak melawan. Jadi terpaksa akur jugalah perintah mereka. Kalau mereka kata jangan masuk dalam Masjidil Aqsa, tak boleh dah masuk. Kerana mereka berkawal di situ. Dan sebagainya. Jadi kalau ada alasan itu baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Kecuali kerana terpaksa saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini dia dalilnya. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun. Ya, betul. Mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Zalika mustahabbul hayatad dunya. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Surah An-Nahl ayat 106 dan 107. Hati mun tak hafal itu lebih baca apa tu. Tersangkut-sangkut. Kenapa sangkut? Tak hafal. Kalau hafal macam mana bacanya? Laju aja, nengok pun tak. Ya. Sebab kena tersangkut-sangkut. Dalam pada itu nak dibaca ikut hukum juga, bukan main bantai aja. Man kafara billah, kena dengung ya. Man nun mati jumpa kaf. Man kafara billahi min ba'di imani min dengung tu ya. Nak ajar tajwid pula petang. Min ba'di imanihi illa panjang hi tu. Imanihi illa man akrihal min man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Jangan dia dengung pula ya, jangan walahum azabun azim. Tak boleh ya. Zalika bi annahum, dengung tu. Zalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Barang siapa yang kafir tu artinya ingkar ya, seperti kafir. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman, mula-mula beriman lepas tu kafir balik, ia mendapat kemurkaan Allah. Dia dapat kemurkaan Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu
mutmainnun bil iman. Iaitu dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa. Illa apa? Illa apa yang tadi? Illa man akriha. Akriha tu digagah. Kariha tu dia apa? Digagah. Min akriha wa qalbu. Min man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan dipaksa, kecuali orang yang dipaksa padahal hatinya tetap tenang. Hatinya tetap beriman, ya, bertenang di dalam beriman. Ia tidak berdosa. Kalau dah dipaksa tak ada berdosa. Walaupun mengaku kafir pun tak apa, tak ada berdosa. Macam seorang sahabat dulu namanya Ammar bin Yasir. Masa itu dia budak lagi. Bapaknya dibunuh, dibakar hidup-hidup. Maknya disula. Tahu sula? Ambil kayu tajam tu, dicucuk ponggong tu, itu diangkat, mati dua-dua tu. Ammar masa itu budak. Dia takut nak mati, maka dia mengaku tidak akan menyembah Allah. Jadi dia berdosa ke tak? Dia tak berdosa kerana terpaksa digagahi oleh kaum Quraisy, ya. Bukan sekejap tahu, 14 tahun orang Quraisy tu menyeksa Nabi dan juga para sahabat. 14 tahun. Tak ada mereka balas balik. Hanya senjata mereka sabar saja. Sampai umur hangat sahabat tu, bila kita nak balas balik ni ya Rasulullah? Takkan kita biarkan jadi orang Quraisy ni menghina kita, memaki kita, menyeksa kita, melaku zalim terhadap kita, kita biarkan juga. Kata Nabi, sabarlah dulu. Aku belum dapat wahyu dari Allah lagi. Untuk membalas kejahatan mereka itu. Belum ada wahyu lagi. Berapa lama sabarnya? 14 tahun tahu. Sehinggalah datang wahyu membenarkan mereka, membalas balik kejahatan orang kafir Quraisy itu, barulah berlaku peperangan. Bukan kerana mereka takut. Tengok perang Badar. Orang Islam berapa orang? 313 orang lawan 1000 lebih kaum musyrikin. Kalau mereka takut, tak perang pun, lari belakang. Tapi mereka lawan juga, berperang juga. Akhirnya menang mereka dalam peperangan. Itu bukan kerana takut, kerana belum lagi ada perintah Allah untuk melawan balik dengan kekerasan. Lepas itu, lepas satu peperangan. Lepas perang Badar, perang Uhud. Lepas perang Uhud, perang macam-macam lah. Perang Handak dan sebagainya. Ada je peperangan. Kenapa? Kerana mereka sudah dapat keizinan dari Allah untuk membalas kekerasan daripada orang kafir Quraisy itu. Jadi kalau dipaksa tak apa, ya? Kecuali orang yang dipaksa padahal hatinya tetap tenang di dalam beriman. Ia tidak berdosa. Kalau begitu tak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, maka kemurkaan Allah menimpainya, dan baginya azab yang besar. Kalau dia tak ada apa-apa alasan, negara itu aman, aja ikut aja kehendak orang kafir tu, macam? Saja diikut je kehendak orang kafir. Orang kafir tu kata kita mesti tolak hudud, kita pun tolak hudud. Padahal bukan dipaksa pun. Apa hukumnya? Hukumnya haram, berdosa besar, dan orang itu akan diazab di akhirat nanti. Kenapa? Bagi mereka itu walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang amat pedih sekali. Amat besar azabnya. Azim tu artinya amat besar. Zalika bi annahu tahabbul hayatad dunya. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Mereka itulah orang-orang yang apa? Mencintai kehidupan di dunia. Ya, gemar benar dengan kecil apa dengan dunia ni. Itu dikatakan hubbud dunia, ya. Cinta benar dengan kehidupan dunia. Nak lagi dalam urusan dunia. Patutnya kita ni disuruh tamak untuk apa? Urusan akhirat. Kita disuruh tamak. Dalam dunia ni jangan tamak. Dalam dunia ni kita ambil sekadar yang fardu saja, yang perlu saja. Jangan tamak. Yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat. Dan bahawasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Orang kafir tu tak dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Awal-awal lagi Allah sebut dalam Quran.
innal ladzina kafaru sawaun alaihim lagi anzartahum sambung am lam tunzirhum ujungnya la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir tu sama aja. Everybody yang sedia kafir sama aja. Sama ada kamu ancam mereka atau kamu pujuk mereka, mereka tetap tidak beriman. Walaupun mereka tahu kebenaran Islam, tapi mereka takkan menerima Islam. Itu orang kafir. Kalau dia betul-betul kafir dari hati dia lah. Kecuali orang yang dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Itu tak adalah kafir lagi kerana dapat hidayah. Hidayah itu datang dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kafir, tetaplah dia akan tak dapat hadiah, tak dapat hidayah. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kafir. Bahawasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Itu dalil yang mengatakan tak boleh patuh dan tunduk kepada orang kafir. Lagi apa dia? Firman Allah lagi. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum taqah. Bukan taqah ya. An tattaqu minhum tuqah. Artinya apa? La yattakhizul mu'minun. Jangan sekali-kali orang mukmin, ya, jangan mengambil orang mukmin itu al-kafirin, orang kafir tu, sebagai penolong, sebagai wali, sebagai pemimpin. La tattakhizul mu'minun al-kafirin awliya. Jangan orang-orang beriman itu mengambil orang kafir itu sebagai pemimpin, sebagai pembantu, sebagai penolong, sebagai kekasih dan sebagainya kalau dia kafir ya. Min dunil mu'minin, selain daripada orang yang beriman. Kalau nak mengambil sebagai pemimpin siapa? Mesti orang tu beriman. Nak mencari ketua kena pilih siapa? Golongan kalangan orang yang beriman. Ya. Tak kira lah asalkan beriman lah ya. Ulama ke tak ulama ke, tapi eloklah ulama pun ya. Pasal ulama tu apa? Pewaris Nabi. Jadi ikut ulama tu insya-Allah kita seolah-olah mengikut Nabi ya, ikut ulama. Tapi ulama yang mana? Ulama yang mana? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama ada 3 golongan tahu. Yang pertama ulama apa? Al-ulamaul amilin namanya. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang opini lah kita nak jadikan pemimpin, dia amalkan ilmunya. Dia buat dulu baru dia perintahkan orang lain buat. Dia tinggalkan dulu baru dia perintahkan orang lain supaya meninggalkan. Ya, itu al-ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmu. Yang kedua ada juga ulama tapi dipanggil al-ulamaul ghafilin. Ulama yang lalai. Ulama yang ngantuk. Tak ada jadi dia lalai aja. Dia ngantuk aja. Suruh dakwah tak ada. Suruh ngajar tak ada. Ada tak orang begitu? Ustaz baru balik dari luar negeri, suruh ngajar, saya tak layak. Ada tak? Ada tak? Sebab mencari cikgu jadi ustaz. Pasal ustaz yang sebenar tak ada. Ada tak cikgu jadi ustaz? Mana? Ya? Pasal ustaz yang betul-betul tak ada. Padahal dia layak tu, tapi saja tak ada. Ya? Itu ulama agulanya al-ulamaul ghafilin. Ulama yang lalai. Yang ngantuk aja kodes. Kodesnya tiap hari apa? Mau anak-anaknya 3-4 orang naik motor round pekan aja. Hujung minggu pergi ke Lumut, pergi ke Cameron Highland, berkelah dengan anak isterinya. Ya. Pergi ke mana lagi? Pergi ke pergi ke Ayat Rojun di Cenderiang tu. Pergi mana? Berkelah di Ayat Panas di mana? Di Sungkai tu. Itu je kerja hari. Suruh ngajar tak ada. Ya. Dia ngirakan dia dan keluarga dia je. Lepas tu dia tak ada buat jahat ya. Dia lalai je. Itu ulama itu namanya apa? Ulamaul ghafilin. Yang lalai.
Yang ketiga namanya ulama usuk. Itu lagi teruk. Ulama usuk tu artinya apa? Ulama yang jahat. Yang menjualkan agamanya dengan harga yang sedikit. Allah dah bagi amaran tu, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, kata Allah. Ya, jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Yang bagi syarat, if you want me to teach you, you must give me this much, this much, this much. Otherwise, I'm not going to come and teach you. Ya? Dia demand. Dia demand, you must give me this much. Otherwise, I'm not going to come. Ya. Ada keedah ulama jenis itu. Ada tahu. Saya pun banyak tanya dia orang bila ngajak ceramah tu dia tanya, berapa nak bayar ustaz ni kata. Tahu? Dia nanya saya. Saya jawablah bagilah 3 juta ke. Ya. 4 juta ke, gelak dia. Jangan letak harga. Ustaz tak masuk TV. Ya? Ustaz tak masuk TV. Dia tak masuk TV itulah tu. Tak dapat pula kau tak apa. Memang tak nak dia pun nak masuk ke dalam TV. Yang pertama apa? Udah tua berganyut, siapa nak masuk TV? Nak masuk TV mesti orang muda, handsome, barulah dia dapat masuk TV ya. Kedua apa? Jadi popular, orang gemukkan dia. Baru dapat masuk TV. Udah tua jalan jengkut-jengkut baru masuk TV. Tak nak dia pun. Tak ada apa? Tak ada appeal, tahu appeal? Tak ada tarikan. Itu tanda dia masuk TV. Baik. Ustaz, ulama family ni sama tak dengan ulama muktabar? Ulama muktabar lah tu ya. Al-amilin, ulama yang muktabar. Muktabar tu yang diterima oleh semua golongan. Itu namanya muktabar. Dia mengamalkan ilmunya. Ataupun kita panggil guru yang mursyid. Ulama ul-amilin tu guru mursyid. Rasyada tu artinya bijak. Dia bijak mengendalikan murid-murid dia. Dia kenal murid-muridnya. Yang ini kedekut, yang ini penakut, yang ini kuat cakap, yang ini gila dunia, dia tahu. Dan dia beri latihan-latihan supaya hilang sifat-sifat yang jahat tu daripada murid-murid dia. Itu namanya guru apa? Guru yang mursyid. Kalau nak guru, biar dengan guru yang mursyid, yang dia kenal murid dia. Sebab itu dia bagi berbagai-bagai bentuk latihan. Orang ni penakut, dia bagi latihan-latihan supaya hilang ketakutan. Orang ni kedekut, dia bagi latihan-latihan tu supaya hilang kedekutannya tu. Dan sebagainya. Itu guru mursyid namanya. Guru mursyid ni bukan mesti dapat PhD ke? Tak. Kadang-kadang guru kampung aja. Dia boleh jadi mursyid. Dia ngajar benda itu, guru lain pun ngajar juga benda itu. Juga benda yang sama. Dia ngajar yang itu, guru lain pun ngajar yang itu juga. Tapi bila dia ngajar, murid dia ikut. Guru lain ngajar, nehin aja yang lain tu tak nak ikut. Itu yang mana boleh tahu lah yang mana mursyid atau tidak. Bila dia ngajar suruh tutup aurat apa? Murid-muridnya semua tutup aurat. Bila guru lain ngabur juga. Kamu mestilah nutup aurat. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Dia baca ayat Quran macam itu juga. Tapi nehin aja muridnya, baru tak kerti aje. Itu tandanya tak ada mursyid tu. Kalau ada perubahan dari kalangan murid-muridnya, itu maknanya guru tu mursyid. Walaupun tak ada apa kelulusan. Dan sebagainya. Okey. Baik, la tattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Tuqatan tu tuqah artinya. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Wali itu artinya penolong ya. Pembantu dia atau pemimpin. Wali juga pemimpin, penjaga. Ada perempuan ada wali dah. Nak nikah tu ada wali dah. Siapa mewalikannya? Ayah, penjaga lah tu. Itu wali tu, ayah. Lagi? Ada abang nak jadi wali? Abang lah tu, penjaga lah tu. Ini nama wali, penjaga tu ya. Ataupun pemimpin. Yang memimpin kan. Jangan cari orang kafir tu
sebagai pemimpin, sedangkan ada lagi orang beriman. Bila ada orang beriman, pilih orang beriman dulu. Ya. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin, barang siapa yang berbuat demikian, wa man yaf'al zalik, barang siapa yang berbuat demikian, nescaya terlepaslah ia daripada pertolongan Allah Taala. Ya, falaisa minallahi fi syai'in, lepaslah dia daripada pertolongan Allah, illa an tattaqu minhum tuqa. Ya. Lepaslah dia daripada pemeliharaan Allah Ta'ala, pertolongan Allah, kecuali kerana siasah, memelihara diri daripada sesuatu yang ditakuti daripada mereka. Kalau kita tak ikut dia, mereka akan binasakan kita, mereka akan tekan kita, mereka akan apa macam-macam lah buat enaknya dengan kita. Ketika itu bolehlah taat, tapi hati jangan taat, hanya fizikal saja yang taat. Macam orang Yahudi itu dengan orang Palestin. Kalau tidak, mereka akan tembak orang Palestin itu. Jadi terpaksa ikutlah kejap, sehingga mereka datang kekuatan, sehingga Allah bagi pertolongan kepada mereka. Buat sekarang ni belum lagi Allah bagi pertolongan. Maka kita ikutlah apa kehendak orang-orang Yahudi itu. Sampai masanya esok, bila turun Imamul Mahdi, macam? Ketika itu orang mukmin akan berkuasa, mengalahkan orang kafir. Orang Yahudi itu akan lari lentang pukang. Sampai nyorok di balik batu. Batu tu pula bercakap. Apa kata batu tu? Apa kata batu tu? Di sini ada Yahudi. Hadza Yahudiyun, kata batu tu, ngabur pada orang iman. Faqtulu, mari bunuh dia ni. Maka dibunuhlah. Kecuali mereka yang menyorok di balik satu pokok Yahudi namanya. Pokok tu gharqad namanya. Ghain ra qaf dal, gharqad. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mana negara Israel yang berhampiran, yang bersepadan dengan negara-negara Islam, mereka sekarang sedang membuat projek menanam pokok gharqad. Kerana pokok gharqad itu tidak akan memanggil orang mukmin tu untuk membunuh orang Yahudi. Seolah-olah dia kata selamat lah, nyorok balik pokok gharqad tu selamat lah, kerana mereka takkan ngabur pada orang mukmin itu, katanya. Mereka pun tak baca hadis. Pokok tu ada duri dah memang. Dia lebih kurang macam pokok pine tu, tapi ada duri Berasur tu susun, ada gambar pun di dalam internet, ada gambar tu. Pokok gharqad. Cerodik ke bingung? Cerodik ke bingung? Bingung. Bila cari balik batu, tak ada, balik lemari, tak ada, balik kayu, tak ada, balik rumah, tak ada. Cari aja apa? Cari aja lah pokok gharqad. Bila ada, bila jumpa pokok gharqad di belakang tu ada lah dia. Pancung aja lah. Zaman itulah. Bukan zaman kita ni. Zaman dekat-dekat nak kiamat esok. Itu dia Kalau terpaksa tak apa. Tetapi sebenarnya terpaksa itu tidaklah memberi manfaat kepada sesiapa yang redha dengan dan hatinya condong kepada kufur. Kalau dia redha walaupun terpaksa, tak dapat pahala, tidak dibenarkan oleh Allah. Kalau dia buat pun dengan keadaan yang tidak redha, dia rasa terpaksa tu nak ada. Kalau seronok dia buatnya, nyongeng je dia buat, seronok aja dia buat apa? Tak terima dia Allah Ta'ala. Masih lagi berdosa walaupun dia terpaksa melakukannya. Tapi kalau dengan redha tak boleh. Yang redha dan hatinya condong kepada kufur. Condong, tahu tu condong? Cenderung, tahu cenderung? Cenderung tu apa? Minat, bukan cenderung balas. Minat kepada kekufuran. Ada pernah dengar ayat ini dalam surah Hud. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Jangan kamu cenderung kepada mereka-mereka yang zalim. Orang zalim tu tak usahkan nak ikut dia, tak usahkan nak bersama dengan dia, tak usahkan nak menjadi penyokong dia. Cenderung pun tak boleh. Apa tu cenderung tadi? Minat pun tak boleh. Nak minat pun tak boleh.
nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Siapa minat dengan orang-orang zalim tu, nanti api neraka akan menyambar dia. Tak payah pergi ke tepi tepi tidak siratal mustaqim, tak payah. Dari tengah-tengah masyar tu disambung oleh api neraka. Ya. Macam ditarik api neraka itu, ada lidah tu narik daripada tengah-tengah masyar tu, terus masuk dalam neraka. Orang zalim tu sendiri, mereka kena berada di tepi neraka dulu, baru dia jatuh dalam neraka. Tapi orang yang cenderung kepada orang zalim, dari tengah-tengah padang masyar tu dah disambung oleh api neraka. Oleh sebab itu jangan kita minat dengan orang zalim, minat dengan orang yang rasuah, minat dengan orang yang derhaka, minat dengan orang yang menyelewengkan harta negara dan sebagainya. Jangan sikit pun tak boleh minat. Tapi kalau tak terpaksa ikutlah. Tapi jangan redha hati tu ikutnya. Kerana keadaan demikian tidak dibenarkan. Redha tak dibenarkan ya. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Artinya apa? Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia beriman tapi tenang aja, seronok aja dia ikut arahan orang kafir tu. Seronok aja dia taat kepada orang kafir tu. Redha aja dia. Tak boleh apa tu. Itu alasannya. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dan berdasarkan kepada keadaan terpaksa itu tidak dapat menguasai hati. Tetapi yang diambil salah ialah ekoran daripada paksaan itu, iaitu menutur dengan lidah serta mengamalkan dengan anggota. Dia lidah ngata tak ngapel kamu ikut aja tak boleh tu. Lidah tu menggambarkan apa? Perasaan hati. Ya dah. Apa yang kita cakap mengikut perasaan hati. Kalau hati tak gemuk, lidah tak akan mencakapkan gemuk Mesti lidah tu tak bercakap tak gemuk kalau hatinya tak gemuk. Begitu dia ikut perkataan dia, berdasarkan perkataan. Betul boleh batal iman ni dengan sebab apa? 3 sebab. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan anggota badan yang lain. Boleh batal iman. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dan berdasarkan kepada keadaan terpaksa itu tidak dapat menguasai hati. Kita terpaksa itu hati tak ada siapa yang tahu. Orang Yahudi itu tahu ke kalau kita taat kepada dia? Orang Jepun tahu ke dah? Kalau dia datang ke Malaysia atau zaman musim Jepun tu kan, ramai orangnya. Dia suruh buka puasa pun ada. Buka lah tengah tak ada berdosa. Tapi hati jangan seronok buka puasa tu. Jangan minta lagi. Ada tambah lagi ke? Jangan. Dia buka puasa tu kerana terpaksa. Itu tak apa. Jadi hati kita ni tak ada siapa yang dapat memaksakannya, kerana dia dalam diri kita. Kita aja yang tahu apa perasaan hati kita. Kita buat juga tapi jangan redha, jangan seronok, jangan kita senyum saja buatnya. Dan berdasarkan kepada keadaan terpaksa itu tidak dapat menguasai hati. Hati tak boleh nak dikuasa. Badan boleh. Tetapi yang diambil salah ialah ekoran daripada paksaan itu, iaitu menutur dengan lidah serta mengamalkan dengan anggota. Lidah pun mengatakan, aku seronok benar tadi kita seronok benar aku menurut perintah Yahudi tadi seronok benar aku pergi kedai Yahudi tu. Seronok benar aku menghina Islam tadi. Orang Yahudi tu suruh kita hina Islam, kita pun hina juga. Makan Quran umpamanya. Seronok dengan kata seronok makan Quran. Padahal itu perbuatan apa? Perbuatan yang membawa kepada kekufuran. Jangan seronok. Maka siapa yang walak kepada orang-orang kafir dengan hatinya serta hatinya condong kepada mereka, ia tetap menjadi kafir. Itu nak condong kepada orang kafir tu jadilah dia kafir ya. Jangan condong kepada orang yang kafir. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang condong, siapa yang menyerupai satu kaum itu, maka jadilah ia kaum itu ya. Jangan kita saja-saja menyerupai kaum itu. Takut kita pun jadi kaum itu.
Ya, siapa menyerupai pakaian padri, namanya pakai jubah juga padri tu, pakai kopiah ni kan. Jadilah dia padri. Siapa menyerupai pakaian nan, tahu nan? N-U-N. Jadilah dia nan. Batal syahadahnya, batal akidahnya. Ya. Maka siapa yang walak kepada orang yang kafir dengan hatinya serta hatinya condong kepada mereka, ia tetap menjadi kafir. Kalau hati itu cenderung kepada mereka, dia tetap menjadi kafir. Sekiranya ia melahirkan walaknya dengan lidahnya atau dengan perbuatannya, ia dihukumkan kafir di dalam dunia ini. Dalam dunia ini dikira kafir, dan di akhirat akan diperkekalkan, diberkekalan di dalam neraka. Dalam dunia ni kalau dia buat dengan lidah, disebutnya dengan lidah, dia kira kafir tu. Haji, aku seronok menentang hukum Allah ni katanya. Seronok aku melakukan maksiat ini dengan lidah dia. Dia dikira kafir tu. Di dunia ni dikira kafir, dan nanti di akhirat dia akan masuk neraka kekal abadi kerana dia kafir, ya. Kekal abadi selama-lamanya. Sebab tu 3 perkara yang membatalkan iman. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan anggota yang zahir. Jangan buat tu, ya. Walaupun terpaksa. Kalau terpaksa, buatlah dengan anggota yang zahir. Tak apa, tapi hati mesti tidak redha. Hati mesti memberontak. Hati mesti tak suka. Baru tu, ya. Sekiranya ia melahirkan walaknya dengan lidahnya atau dengan perbuatannya, ia dihukumkan kafir di dunia ini, dan di akhirat akan diberkekalan di dalam neraka. Hum fiha khalidun, dalam di akhirat, ya. Dalam neraka. Tetapi sekiranya ia tidak menunjukkan walaknya, dia buat aja tapi tak ada senyum-senyum, masam aja, ya. Tak seronok rupanya. Sama ada dengan perkataan atau dengan perbuatan, dan ia berpura-pura mengamalkannya dengan perbuatan, dengan apa? Berpura-pura mengamalkan apa rukun Islam, ya, maka hartanya dan darahnya terjaga. Kalau dia berpura-pura aja seronok tapi sebenarnya tak seronok, maka hartanya terjaga, darahnya pun terjaga. Kalau satu masa nanti orang Islam menguasai, walaupun dia dulu pernah membantu orang kafir, tapi dia tak seronok, dia membantah, dalam hati itu dia bantah, tapi dari fizikal dia ikut, tapi terpeliharalah hartanya, terpeliharalah darahnya, ya. Tetapi ia adalah munafik yang akan berada di dalam dasar neraka. Dia munafik tu. Walaupun apa dia dikira tak berdosa. Kenapa? Dia kira di dunia ni macam tak berdosa, tapi sebenarnya dia seronok. Itu munafik tu. Munafik itu apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik. Ya. Ia berpura-pura mengamalkan rukun Islam. Dia mengamalkan pura-pura itu mengamalkan rukun Islam. Itu kalau Islam merintah. Berpura-pura mengamalkan rukun Islam tapi hatinya tak seronok. Maka harta dan darahnya terjaga. Artinya dia munafik ni terjaga harta dan darahnya kerana kita tak tahu. Yang tahu munafik siapa? Allah Ta'ala aja yang tahu. Kita tak tahu. Kita ingat dia orang Islam biasalah. Kerana tanda orang munafik tu apa? Bersama dengan orang Islam dia macam orang Islam. Bersama dengan orang kafir dia bersama dengan orang macam orang kafir. Itu tanda munafik tu. Kita tak tahu, yang tahu siapa? Allah Ta'ala aja yang tahu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Itu orang munafik tu. Kami beriman sama dengan kamu, kami semayang serupa kamu, kami nutup aurat serupa kamu. Kami berzikir macam kamu, kami bertahlil macam kamu, kami bersalawat lagi kuat daripada kamu, kami berdoa lagi panjang daripada doa kamu. Kami ni beriman. Tapi bila dia kembali kepada member-membernya yang kafir tu, apa kata dia? Inna ma'akum. Aku ni sebenarnya bersama dengan kamu. Tadi aku bersama dengan orang beriman tu apa? Mustahzi'un. Apa tu mustahzi'un? Olu-olu aja. Itu mustahzi'un. Itu orang munafik. Sebab itu kita tak boleh tuduh orang munafik, kerana kemunafikan itu benda dalam hati. Kita tak boleh tuduh. Dalam dunia ni dia selamat, tapi di akhirat Allah tahu ke tak dalam hati dia?
Allah tahu, dan dia akan dimasukkan di tingkatan yang terkebawah dalam kalau dia tu orang munafik. Kita tak boleh tuduh kerana kita tak tahu. Selagi dia sembahyang, kita terimalah dia sebagai orang beriman. Selagi dia menutup aurat, selagi dia baca Quran, kita terima dia sebagai orang yang beriman. Tapi dalam hati hanya Allah yang tahu. Jadi dia di akhirat nanti dia akan diseksa oleh Allah, kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Ya. Tetapi ia adalah munafik dan akan berada dalam dasar neraka. Orang munafik di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Di tingkatan yang terkebawah di dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah, ya. Sesungguhnya orang munafik itu dia berada di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Ya. Paling bawah dia berada dalam neraka kalau dia munafik. Mengapa letak di bawah? Mengapa dia diletak di tingkatan yang terkebawah? Kerana neraka tu lagi bawah, lagi panas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Yang paling bawah itulah yang paling panas. Itu orang munafik itu tempatnya di bawah sekali. Hendakkan dia merasa yang terpanas. Itu di bawah sekali. Macam kita nanak nasi lah. Dia tak boleh kena main nanak nasi. Yang mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Bawah. Kenapa? Kenapa yang di bawah dulu jadi kerak? Pasal yang di bawah lah yang paling panas. Nombor satu panas di bawah lah. Itu lekas dia jadi kerak tu. Yang di atas tu kadang-kadang mantah. Kenapa mantah? Tak cukup api. Itu kadang mantah yang di atas tu. Yang di bawah jadi kerak. Yang di atas mantah. Kerana tak cukup api. Tapi itu api nasi tau. Bukan api neraka. Jangan pula ada yang bercita-cita aku bawah takut, atas tak ngapel lah. Jangan. Neraka bawah ke atas ke dua-dua tak tahan kita nahornya. Tak lalu kita menanggungnya. Itu orang munafik. Baik, garisan terpaksa. Hak mana yang katakan terpaksa tu? Kita tengok. Baca sikit. Kami rasa amat sesuai kalau kami sentuh di sini garisan terpaksa. Atau setakat manakah garisan terpaksa itu dalam hal ini? Di mana dikatakan terpaksa? Di mana dikatakan tidak terpaksa? Di mana kita boleh ikut? Yang mana kita tak boleh ikut? Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni ulama dulu yang banyak dipertikaikan hari ini. Namanya Ibn Taymiyah. Dia ni Syekhul Islam. Syekh Islam tau. Tarabnya macam mufti lah. Rahimahullah ta'ala. Saya perhatikan pendapat-pendapat ulama di dalam beberapa mazhab dan mendapati bahawa keadaan terpaksa itu berlainan dengan sebab yang berlainan. Dengan sebab berlainan orang yang dipaksa. Kerana bukanlah diperhitungkan kepada kalimah-kalimah yang diucapkan seperti terpaksa yang boleh diterima pada masalah hebah. Hebah ni hibbah, ya, masalah hebah artinya hadiah. Dan umpamanya hebah tu hadiah. Kita tak nak meninggalkan harta untuk pesaka, kita hebahkan dulu, bagi-bagikan dulu pada anak-anak kita setengah hidup ni. Kalau dah mati dia jadi apa? Jadi pusaka, jadi peraid. Kalau belum mati namanya hebah, hadiah. Dan umpamanya Imam Ahmad telah menetapkan pada beberapa tempat bahawa terpaksa itu mestilah disertai dengan ada penyiksaan. Kalau ada penyiksaan dia terpaksa baru boleh buat. Seperti memukul atau memberkas semata-mata ugut tidak dikatakan terpaksa. Kalau mengugut aja, kamu buat ini kamu akan dapat ini, itu belum terpaksa lagi. Kalau dah nampak betul kekerasan dilakukannya, baru namanya terpaksa. Beliau menegaskan bahawa seseorang perempuan kalau ia hebahkan mas kahwinnya kepada suaminya kerana kemiskinan suaminya, ia berhak mengambil balik. Kalau mas kahwin orang perempuan tu, dia bagi hadiah kepada suaminya kerana suaminya tu miskin, dihalalkan kepada suaminya, tapi dia berhak untuk mendapat balik, mengambil balik kalau suami itu mampu balik esok lah.
Kalau dihebahnya ke mas kahwin itu kepada suaminya kerana kemiskinan, suaminya ia berhak mengambil balik. Kerana berdasarkan bahawa ia memberi hanya kerana takut suaminya menceraikannya. Dia takut suami itu menceraikan. Aku tak lalu aku bagi kamu mas kahwin ya. Jadi dia bagilah. Ini yang saya hadiah kepada abang ni ya. Saya hadiah kepada abang mas kahwin saya ni. Artinya apa? Boleh lah tu ya. Itu dia berhak mengambil balik, bukan bagi terus itu. Kalau ada peluang suaminya mampu nanti apa? Berhak dia mengambil balik apa yang telah dihebahkannya, hibah tu untuk hadiah ya. Dihadiahnya kepada suami itu. Dapat dia, boleh dia ambil balik. Kenapa? Dia takut kalau dia tak bagi dia ceraikan dia suami itu. Langsung aku tak berlaki. Tahu tak berlaki? Daripada dulu sampai sekarang ni ada tak perempuan-perempuan takut suami tak ada? Walaupun apa? Hari ni masalah itu dah kurang lah. Kerana tak ada suami lantak lah. Dia ada kerja, dia ada pendapatan, tak apa. Itu sekarang ni. Tapi zaman dulu mereka bergantung kepada suami. Jatuh sendek kalau tak ada suami tu. Jadi takut diceraikan suami tu boleh ada hibahnya. Bukan hebah tu, hibah. Habata marbuta, hibbatun ya. Beliau menegaskan bahawa seorang perempuan kalau ia hibahkan mas kahwinnya kepada suaminya kerana kemiskinan suaminya, ia berhak mengambilnya balik. Kerana berdasarkan bahawa ia memberi hanya kerana takut suaminya menceraikannya atau bersikap bengis terhadapnya. Beliau menghitungkan takut dicerai atau bersikap bengis suaminya itu sebagai paksa. Itu macam paksa lah tu. Dalam menuturkan kalimah kufur. Dia terpaksa menuturkan kalimah kufur. Ini bukanlah kalimah kufur, kalimah yang lain daripada kehendak hatinya. Dia tak nak bagi tapi macam terpaksa bagi juga. Itu hebat ya. Kerana seorang tawanan muslim apabila ia takut orang kafir tidak mengahwinkannya atau takut menahannya daripada isterinya, tidak harus ia menuturkan kalimah kufur. Kalau kerana orang tu tak nak kahwin dengan dia, tak boleh dia menyatakan kalimah kufur tadi ya. Ini boleh kita baca daripada kitab yang bernama apa? Majmu' At-Tauhid halaman 297. Demikianlah pendapat Imam Ahmad. Dan dipersetujui oleh Ibn Taymiyah bahawa terpaksa melahirkan kufur sama ada dengan pakatan kufur atau walak kepada orang kafir. Tidak diperhitungkan kecuali apabila sampai kepada peringkat menyeksa seperti memukul dan membunuh. Macam Ammar bin Yasir cerita tadi kan. Sampai dibunuh dengan ayahnya Yasir tu. Dan disula maknya, ketika itu baru dia melafazkan ucapan kekufuran. Itu tak apa. Kerana dah terpaksa nampak di depan mata dia sendiri. Kalau tidak dia pun sama-sama kena bunuh ketika itu boleh. Apabila sampai ke peringkat menyeksa seperti memukul atau membunuh. Tetapi jika kurang daripada itu, umpamanya bimbang aja daripada jawatan kerja, dibuang kerja. Kalau kamu tak ikut aku buang kamu kerja. Atau harta, atau keluarga, atau tanah air, maka tidak dihitungkan terpaksa. Boleh lagi mendurhakai. Boleh lagi kita tak ikut perintah dia. Tidak boleh dihitungkan sebagai terpaksa dan tidak diterima keuzuran orang yang melakukannya. Ini pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal ya. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dan dipersetujui oleh Ibnu Taymiyah. Dan pendapat ini dibuktikan oleh ayat-ayat yang telah disebut dahulu. Yang melarang orang-orang Islam walak kepada orang-orang kafir. Orang Islam dilarang supaya walak kepada orang kafir. Jangan ikut cakap orang kafir. Ya. Dalam hal-hal akidah, lebih-lebih lagi dalam urusan-urusan akidah. Di mana ayat-ayat itu menghitungkan perbuatan tersebut salah satu daripada sebab menjadi kafir dan murtad. Kalau dia terpaksa, tak apa. Kalau tidak, murtad dan itu jadinya. Baik. Kemudian apa ayat Allah tadi dalam surah An-Nahl tadi ayat 16-17, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuh
mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Zalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dah kita baca tadi. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, maka baginya mendapat kemurkaan Allah. Itu asasnya. Siapa kufur setelah dia beriman, dia akan mendapat kemurkaan dari Allah Ta'ala. Yang tak dapat apa? Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir. Ketika itu boleh. Padahal hatinya tetap tenang beriman. Ia tidak berdosa. Kalau dia beriman tapi dia mengaku kafir, tak berdosa, ya? Tidak berdosa. Kerana terpaksa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, dia tak ada apa-apa paksaan, sahaja seronok nak kafir, minat dengan kekufuran, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan baginya azab yang besar. Di mana azabnya? Di mana azab? Di dunia ni lagi diazab oleh Allah. Kalau dia mengaku kafir dengan tenang aja di dunia ni pun dia diazab. Allah tak bagi dia ketenangan jiwa. Allah tak bagi dia kesentosaan fikiran. Allah tak bagi dia kegembiraan hidup. Menderita aja dia hidupnya. Asal dengki aja dia. Nak ngamuk aja kerjanya. Nak meto aja kerjanya. Tahu nak meto? Nak marah aja. Bagi ke orang nak marah aja ni. Bagi ke dia? Di dunia lagi nak Allah azab. Dekat nak mati tu dia azab Allah lagi. Dia datangnya apa? Sakaratul maut yang bersangatan. Kemudian datang malaikat maut dengan rupa yang apa? Dengan rupa asalnya. Tahu rupa asal malaikat maut? Cantik ke hodoh? Hodoh dengan hitam legamnya, dengan busuk baunya, dengan api keluar dari mulut dan hidungnya tu. Itu datang dia. Nabi Ibrahim nengok malaikat maut pengsan tau. Nabi Ibrahim, Nabi Rasul Khalilullah pengsan nengok malaikat maut. Kalau kita dapat nengok apa tu? Macam? Terus mati aja pun. Bukannya pengsan lagi dah. Itu dia datang dengan rupa yang sebenarnya. Itu di dunia lagi belum mati lagi. Kemudian dia nampak tempatnya di akhirat. Itu dalam dunia lagi tau. Fa kashafna anka rita'ak fa basarukal yauma hadid. Seksa ke tak? Dia nampak neraka yang membakar dia. Dia nampak anjing yang menggigit dia. Dia nampak cemeti yang memukul-mukul dia. Dia nampak malaikat-malaikat yang ganas-ganas, yang garang-garang, yang kasar-kasar sentiasa memukul dia. Dia nampak tu. Masa belum mati lagi tu. Seksa ke bahagia tu? Seksa tu. Di dunia lagi seksa tu. Tapi kalau dia ahli syurga, nampaklah dia nikmat yang bakal diterima. Nampak dia apa? Makanannya, nampak mahliganya, nampak pakaiannya, nampak kenderaannya. Dan nampak pasangan-pasangannya. Kalau orang lelaki siapa pasangannya? Bidadari. Kalau perempuan siapa pasangannya? Suami-suami dia dalam dunia ni lah. Kalau sama-sama bertakwa lah. Nampak hiburan-hiburan. Dalam syurga ada hiburan tak? Ada. Gembira lah dia. Itu dia. Fa kashafna anka rita'ak fa basarukal yauma hadid. Surah Al-Anbiya. Carilah. Itu dia. Dan yang keempat, dia terpedaya dengan tipu daya syaitan. Syaitan akan berusaha untuk mengkapirkan dia. Dia datang rupa orang-orang yang dikasihinya, rupa maknya, rupa ayahnya, rupa ustaznya, rupa tok guru dia datang. Takkan tak kenal teman. Teman ni Ustaz Ibrahim ngajar mikir sebulan 2 kali di Jalan Deri ni. Tak ingat ustaz kan? Padahal dia ustaz ke bukan? Siapa? Iblis. Dia dah mati lama dah dulu. Aku dah mati, kata dia ustaz. Aku tahulah dalam keadaan di akhirat. Sebenarnya agama yang sebenarnya bukan Islam. Yang sebenarnya Nasrani. Yang sebenarnya Hindu. Yang sebenarnya Buddha. Apa-apalah.
Kamu percaya tak? Kalau kamu percaya ngangguk aja, tak payah cakap, ngangguk aja. Ya, orang yang Arab itu pun ngangguk. Bila ngangguk apa? Kap ditarik nyawa. Terus mati sebagai kafir. Itu dia. Di dunia ni lagi. Di kubur seksa ke tak? Kena seksa lagi. Di kubur tu ada tingkap tau. Dibukakan tingkap pada kubur itu, dia nampak tempat dia nanti. Nampak betul-betul dengan mata dia. Kalau ahli neraka nampak apa? Nampak neraka. Kalau ahli syurga nampak syurga. Itu diseksa. Ya, itu walahum azabun azim tadi ya. Kalau ahli neraka nampaklah dia neraka. Makan orang dalam neraka tu apa? Capati. Apa makanan orang neraka? Doyan. Apa? Api. Bukan. Apa? Ada makannya apa? Buah dari pokok zakum. La'akiluna min syajarin min zakum. Famali'una minhal butun. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Fasyaribuna syurbal him. Kata Allah dalam Quran ya. Makanan mereka ialah buah-buahan dari pokok zakum. Makanlah mereka sehingga memenuhi perut mereka. Minuman mereka ialah dari timah yang mendidih. Timah tu bukan nama orang. Timah tu apa? Logam yang mendidih. Tahu mendidih? Apa kata mendidih? Menggelegak. Timah tu dibakar sampai cair, sampai dia menggelegak, tu bagi minum. Dan minumlah mereka laksana seekor keldai. Itu dia orang dalam neraka. Tahu? Pakaian, ada pakaian ada orang dalam neraka? Ada. Apa pakaiannya? Dibuat daripada minyak tanah. Minyak tanah tu beku. Dijahit minyak tanah tu jadi baju, jadi tudung, jadi kain pakai. Orang dalam neraka ni dekat dengan apa? Dekat dengan api. Bila minyak tanah dekat dengan api macam? Terbakar lah. Itu orang dalam neraka. Dia nampak tempatnya nanti ya. Dalam kubur dah nampak. Nak mati dah nampak. Itulah dia seksanya. Itu dia kubur seksa. Lagi di mahsyar seksa. Lagi di mana? Ketika titik siratul mustaqim seksa lagi. Begitulah dia. Walahum azabun azim. Ya, maka kemurkaan Allah dan dapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya ia menciptai kehidupan dunia. Mencintai, bukan mencintai. Mencintai, itu nun the end dia. Mencintai kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Ya, jangan cipta dia, bukan pi dia. Mencintai kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Dan bahawasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Dalam keterangan yang kedua, Allah menetapkan bahawa cinta kepada kehidupan dunia dan berusaha mencari kemewahan tidak menguntungkan tuannya dan tidak dapat pertolongan di sisi Allah jika terkeluar daripadanya perkara yang mengandungi kufur. Kalau dia kerana hendak hidup lama aja, kerana hendakkan dunia, dia hidup lama tu hendak akan mengekalkan pangkatnya, nak mengekalkan kekayaannya, nak mengekalkan kepopularitinya, maka itu tidak menjadi alasan mengapa dia boleh melafazkan lafaz-lafaz yang membawa kepada kekufuran. Tidak menjadi apa? Jadi alasan yang dia boleh terkeluar daripada kekufuran, terkeluar menjadi orang yang kufur. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan orang-orang yang beriman supaya tidak melantik bapa atau saudara yang tidak beriman menjadi pembantu atau penjaga atau pemimpin dengan meninggalkan Allah. Di dalam firman-Nya. Ini ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra. In istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil bapa-bapa kamu. Jangan mentang-mentang kamu tak ada pangkat besar, bapak dia lantiknya jadi penasihat dan sebagainya. Ya, jangan. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Nepotism namanya. Jangan kita melakukan nepotism. Ya.
La tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kamu, jangan lantik mereka jadi pemimpin. Mentang-mentang dia ada jawatan, dilantiknya. Dilantiknya saudara dia jadi pemimpin. Dilantiknya isteri itu jadi pemimpin. Ada tak pemimpin orang itu? Melantik isterinya mengetuai sesuatu departmen. Saudara-saudara kamu menjadi pemimpin, iaitu pemimpin kamu, jika mereka lebih mengutamakan kekufuran di atas keimanan. Tengoklah, kalau mereka tu nampak kekufurannya lebih daripada imannya, jangan dilantik menjadi pemimpin. Tapi kalau mereka tu memang layak, tak apa, lantiklah. Ya. Kalau dia layak, dia orang beriman, dia boleh memimpin masyarakat kepada syurga, tak apa, lantiklah. Itu bukan nepotism namanya, itu keperluan. Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka itu pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang tu orang yang zalim tu, ya. Jadi kerana itu jangan kita lantik saudara-saudara. Benda tu kan tuan-tuan dan perempuan ada yang pakat besar-besar. Jangan beria benar melantik ayahnya jadi mengetuai satu-satu jabatan. Melantik maknya pula, ya, megang harta-harta negara, jangan, ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau memang dia layak. Dia orangnya amanah, dia tidak akan menyeleweng harta negara. Lantiklah, tak apa. Kalau tidak, haram hukumnya. Tak boleh, kerana ini larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wallahu alam. Saya dah ngajar 1 jam 6 minit 28 saat. Dah dengar tak? Syaitan berperanan tak tadi? Ada tak rasa ngangguk je tak? Ya ke tak? Ada, usah buat lah. Saya ni dah kutang aja tau. Dah kutang, tahu kutang? Ya? Tidak? Tidak, baguslah tu. Alhamdulillah, ya. Okey.